Assalamualaikum and good day everyone. Saya Haji Zakia akan membentangkan pembentangan individual saya. Pembentangan ini akan saya sampaikan secara bilingual iaitu dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan Inggeris. InsyaAllah majoriti dalam bahasa Melayu. Pertama sekali pengenalan mengenai mengapa saya memilih demensia Brunei. Pada mulanya saya sebenarnya tidak memilih demensia Brunei dan sejujurnya saya tidak tahu akan kewujudan demensia. Sebelum ini saya memilih beberapa organisasi lain untuk menjalankan penempatan iaitu di luar negeri, Lawida, Grand Brunei, Unit Special Language Therapy dan Social Worker, tapi tidak berjaya. Saya hanya tahu penempatan saya apabila saya pergi ke taklimat COP yang diadakan oleh penyelia DY seminggu sebelum penempatan dimulakan. Secara jujurnya saya adalah berasa mixed feeling dan juga anxious apabila mengetahui saya akan ditempatkan bersama 6 orang lain yang berkemungkinan tidak saya kenali. Dan setentunya perkara ini adalah di luar daripada zon keselesaan saya atau my comfort zone, kerana saya selalu bersama kawan-kawan saya dalam melakukan sesuatu perkara dan sekarang kawan-kawan saya berada di organisasi yang berlainan. Walaupun saya berasa teruja untuk mengambil pengalaman baru dan berkenalan dengan rakan baru sepanjang penempatan saya di Demensia Brunei. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, saya tidak tahu tentang kewujudan Demensia Brunei. Oleh itu, sebagai persediaan sebelum menjalankan penempatan, saya melakukan penyelidikan secara on research untuk mengetahui tentang Demensia Brunei. Dari itu saya mengetahui sedikit yang dilakukan oleh Demensia Brunei, iaitu membuat aktiviti yang dikhaskan untuk orang-orang tua, menganjurkan banyak aktiviti, program dan taklimat untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai demensia. Dengan itu saya cuba untuk menetapkan matlamat yang ingin saya capai selama menjalani penempatan di Demensia Brunei. Matlamat saya selama saya berada di Demensia Brunei ialah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kemahiran terutama dari segi aspek-aspek pertuturan, penulisan, komunikasi lisan dan lain-lain, serta juga menyumbangkan kemahiran berasaskan meja saya iaitu program Bahasa Melayu dan Linguistik. Selain itu juga saya ingin berkesempatan untuk mengambil pengalaman dalam menyesuaikan diri dalam pekerjaan persekitaran kehidupan sebenar, real life working environment di WIPAS, kerana saya yakin ianya akan berbeza dengan persekitaran bekerja di sektor kerajaan. Seterusnya kita beralih kepada aktiviti-aktiviti dan tugasan yang saya lakukan sepanjang saya berada di Demensia Brunei. Perjumpaan kali pertama adalah pada 6 Ogos 2021 dengan dua orang ahli lembaga Demensia Brunei di Kementerian Kesihatan iaitu Dr. Tio dan Ms. Bazila. Mereka menerangkan secara ringkas mengenai penyakit demensia, cara menanganinya serta aktiviti yang direncanakan akan berlaku pada bulan September. Pada hari itu juga saya dan rakan yang lain berbincang untuk berbagi tugas sesama sendiri. Kami juga pada waktu itu kami diberikan peluang untuk ditempatkan di unit lain di Hospital WIPAS iaitu unit Special Language Therapy dan juga unit Geriatric selama 1 minggu di setiap unit. Tetapi malangnya kita dilanda COVID-19 second wave, jadi penempatan tersebut terpaksa ditangguhkan. Dan oleh kerana tidak ada penempatan di Hospital WIPAS, jadi saya dan rakan-rakan akan menumpukan untuk melakukan tugasan yang melibatkan kami bekerja dari rumah. Sebelum second wave COVID-19 pandemik berlaku, saya berkesempatan untuk mewakili Demensia Brunei menghadiri sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bersama 3 orang rakan yang lain. Kemudian saya dan rakan-rakan berjumpa secara dalam talian melalui platform Zoom ataupun Google Meet dalam 2 ke 3 kali setiap minggu iaitu hari Khamis dan hari Sabtu. Meeting tersebut diadakan untuk membincangkan mengenai tugasan yang diberikan dan membahagikannya secara sama rata setiap seorang. For this meeting, most of the time I am a volunteer to be in charge of scheduling the meeting via Zoom or Google Meet for our weekly meeting, along with preparing the meeting agenda for each meeting.
Seterusnya melakukan sesi raptai dalam aplikasi Instagram bersama rakan-rakan dan juga bersama ahli lembaga Demensia Brunei supaya sesi yang sebenar nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian dalam sesi Instagram Live, saya diberi peluang untuk menjadi moderator dalam perbincangan dalam talian secara langsung melalui aplikasi Instagram bersama dengan ahli-ahli lembaga demensia pada 24 hari bulan September dan bersama rakan saya pada 1 hari bulan Oktober. Dan juga diberi peluang untuk mengikuti sesi perkongsian di platform Zoom bersama dengan Emily Ong dan juga Datin Jacqueline Wong. Seterusnya, saya dan rakan-rakan mengadakan sesi temu bual bersama salah seorang bekas mahasiswa penempatan COP pada semester lepas iaitu Brandon Chua mengenai perspektif dan cabaran yang dihadapi beliau sebagai penjaga muda kepada penghidap demensia. Kami juga mengadakan sesi temu bual dengan salah seorang influencer iaitu Amirul Adli kerana beliau berkeinginan untuk mengongsikan pengalaman beliau menjaga almarhum nenek laki beliau pada tahun yang lalu. Seterusnya, saya juga turut menyumbangkan artikel dalam bahasa Melayu bersama dengan rakan saya Yaniza serta diberikan peluang untuk membuat rakaman suara untuk disiarkan di radio pilihan FM. Kemudian pada 22 hari bulan September, saya menjadi runner untuk menghantar supuk muka yang telah dibeli oleh orang awam ke rumah mereka masing-masing. Seterusnya berikut adalah poster yang telah saya reka untuk dimuat naik ke laman Instagram Demensia Brunei daripada bulan September hingga November. Ini adalah IG post untuk bulan September. Sambungan IG post untuk bulan September dan juga saya ada mereka Zoom virtual background untuk digunakan semasa sambutan bulan demensia. Kemudian ini adalah IG post yang mengandungi video daripada laman YouTube di-download yang dijalankan oleh Ms. Lazila. Seterusnya beralih kepada IG post dan IG story yang telah saya reka untuk bulan Oktober. Dan terakhir sekali IG story yang mengandungi quotes dan poem mengenai demensia untuk bulan November. Kemudian beralih kepada projek kami iaitu Leaflet. Tajuk yang saya pilih adalah mengenai managing atau menangani BPSD. Ini adalah muka depan dan ini adalah muka belakang. Di luar dan juga di dalam. Ini adalah versi bahasa Inggeris dan ini adalah versi bahasa Melayu. Di muka depan atau di luar ada saya berikan tajuk dan sedikit fakta statistik mengenai BPSD, info mengenai Demensia Brunei dipetik daripada laman web ataupun website Demensia Brunei dan memberikan kontak social media platform untuk orang ramai boleh hubungi. Kemudian di muka belakang atau di dalam saya berikan pengenalan ringkas mengenai BPSD dan seterusnya strategi atau cara-cara untuk menangani BPSD. Last but not least, pencapaian sepanjang saya menjalani penempatan di Demensia Brunei adalah keluar daripada zon keselesaan saya seperti yang saya terangkan di awal tadi. Saya berhasil untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan, mempelajari sesuatu yang baru mengenai demensia, berjaya menyumbangkan pengalaman saya dalam menterjemahkan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu serta menyumbangkan artikel bersama rakan saya dalam bahasa Melayu. Meningkatkan kemahiran sosial saya dan juga belajar kemahiran baru iaitu mereka poster dengan lebih baik lagi. Pertama kali juga menjadi moderator dalam sesi Instagram Live dan Zoom dan akhir sekali menyumbangkan pengalaman ataupun pengetahuan saya dalam bidang kemahiran IT Access, basic IT skills. Beralih kepada cabaran yang saya hadapi, work from home adalah cabaran yang sangat sukar bagi saya untuk menumpukan perhatian dalam melakukan tugasan. It's because my level of procrastination were quite high, so sometimes I tend to do things last minute. So it's a bit hard for me to do the task given and send it to during the due date. And then cabaran lain juga adalah menjadi runner. It's because since I'm not familiar with the roads and I used to
It's not the road that I always take, and then even though I already use maps, I'm still not good with directions. So yeah, I lost quite a few times when delivering the mask. Seterusnya adalah cadangan yang ingin saya berikan kepada Demensia Brunei adalah untuk menyediakan hotline number untuk orang ramai boleh hubungi dengan lebih mudah, cepat dan efektif. Melantik seseorang untuk mencipta isi kandungan kreatif konten dan mengendalikan media sosial untuk terus beroperasi bagi mendapatkan lebih ramai followers, dan dengan harapan dapat memupuk kesedaran orang ramai mengenai demensia. Kemudian menyebarkan maklumat dan informasi melalui platform yang lain juga seperti Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Terakhir sekali, secara kesimpulan, tidak dapat dinafikanlah, saya berasa sedikit kecewa kerana ketiadaan penempatan dilakukan secara fizikal. Akan tetapi ini tidak menghalang saya untuk mempelajari sesuatu yang baru selama penempatan saya di Demensia Brunei. Saya akan tetap berusaha untuk memperbaiki kelemahan saya dalam berkomunikasi lisan, melakukan tugasan yang diberikan dengan lebih baik serta mempertingkatkan kemahiran dalam penulisan kertas kerja di masa hadapan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Demensia Brunei di atas ilmu serta nasihat yang sangat bermanfaat diberikan mengenai penyakit demensia selama saya menjalani penempatan di Demensia Brunei. Alhamdulillah, dengan ini saya mengakhiri pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and have a good day ahead everyone. Thank you.